Hai, ini adalah pembentangan kumpulan yang pertama yang terdiri daripada Dasmania, Komala, Katronada, Shana, Zawiyah dan Amira. Tajuk kumpulan kami adalah pembukaan nilai dan disiplin pelajar, peranan sekolah, masyarakat, PIBG dan undang-undang. Untuk makluman semua, pembukaan nilai-nilai murid ini termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Seterusnya dalam Falsafah Pendidikan Negara menegaskan untuk mewujudkan insan yang seimbang serta untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bakat mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Nilai-nilai murid ini juga berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Berikut adalah 11 anjakan untuk transformasi sistem pendidikan Malaysia. Anjakan yang ketiga telah menegaskan bahawa ingin melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Kita saksikan kenapa keperluan untuk kita melahirkan murid-murid yang mempunyai nilai yang tinggi. Keratan akhbar berkenaan dengan isu pertama, ponteng sekolah. Seterusnya, isu vandalisme. Seterusnya adalah isu gangsterisme ataupun isu buli. Isu yang keempat adalah isu penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar sekolah. Kita akan bersambung ke video yang seterusnya. Seterusnya, mengukuhkan pendidikan agama pada murid-murid di sekolah serta membangunkan murid secara holistik. Kerjasama di antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas amat diperlukan bagi membentuk disiplin murid. Nilai-nilai murid perlu dipupuk sejak kecil oleh ibu bapa yang merupakan tunjang utama membentuk nilai-nilai murid. Disiplin merupakan satu aspek yang harus disemai dalam kalangan murid dengan berbagai usaha bagi memastikan ianya tidak terabai. Pembukaan nilai merujuk kamus Dewan Edisi keempat adalah salah satu usaha ke arah pengaruh yang banyak untuk mendapat perhatian. Pembukaan nilai merupakan nilai-nilai murid seperti tingkah laku yang baik, bersopan santun, saling menghormati dan sebagainya. Apa itu disiplin? Merujuk kamus Dewan Edisi keempat, disiplin adalah latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh kepada tata tertib. Kita teruskan lagi dengan teori, iaitu teori keseimbangan. Menerangkan berkaitan hubungan antara kesukaan, persetujuan dan keseimbangan. Teori ini menyatakan P dan O mempunyai pandangan sendiri terhadap objek. Jika hubungan seimbang, tidak ada dorongan yang akan berubah dan jika hubungan tidak seimbang, dorongan akan berubah. Seterusnya, teori pembelajaran Bandura yang diasaskan oleh Albert Bandura. Teori ini berdasarkan proses pembelajaran melalui pemerhatian. Tajuk yang seterusnya, isu-isu implikasi cabaran cadangan penyelesaian. Menurut Abdullah Sani, mentafsirkan disiplin adalah komponen penting dalam membentuk tata tertib, tata tusila, keadaan, akhlak dan kesopanan. Isu pertama, ponteng sekolah. Bagaimana
cabaran yang hadapi dan implikasinya. Isu seterusnya, isu vandalism, cabaran, implikasi dan cara penyelesaiannya. Isu seterusnya adalah isu peras ugut atau lebih dikenali sebagai buli yang terbagi kepada buli fizikal dan juga buli psikologi. Isu yang keempat, isu penyalahgunaan dadah, cabaran, implikasi serta cara penyelesaiannya. Antara punca-punca masalah disiplin adalah faktor diri sendiri, pengaruh rakan sebaya, ibu bapa atau keluarga, faktor guru, faktor sosial atau persekitaran dan pembangunan teknologi dan komunikasi. Berikut adalah peranan sekolah dalam pembukaan nilai dan disiplin. Kita teruskan lagi dengan kajian-kajian literatur yang telah dijalankan berkenaan dengan peranan sekolah, masyarakat dan undang-undang. Berikut adalah peranan sekolah, masyarakat dan undang-undang menurut kajian-kajian yang telah dilakukan. Kerjasama dari pihak guru dapat memastikan matlamat organisasi terutamanya dalam pengurusan disiplin sekolah dapat dicapai menurut kajian yang dijalankan oleh Nur Aisyah Abdul Rahim tahun 2018. Menurut kajian Anwar Abdul Rahman 2012, interaksi yang menyenangkan antara murid dengan guru menambahkan kepercayaan dan rasa hormat kepada guru. Ibu bapa sebagai penunjang kepada kemajuan dan perkembangan sosial anak-anak serta pencorak kepada pembangunan sasiah diri yang baik menurut kajian Farida Salih dan Zurina Ahmad Zaidi 2015. Tajuk seterusnya, isu-isu disiplin juga. Ponteng adalah salah satu 5 masalah disiplin yang utama yang dilakukan oleh pelajar sekolah menurut Jabatan Pendidikan Selangor 2019. Berikut di antara kajian-kajian yang telah dilaksanakan berkenaan dengan isu-isu disiplin pelajar. Berikut di antara kajian-kajian lepas yang telah dijalankan berkenaan dengan implikasi isu-isu disiplin pelajar. Berikut adalah di antara cabaran dalam menangani masalah disiplin pelajar. Kita ke slide yang terakhir berkenaan dengan kesimpulan disiplin pelajar yang merupakan salah satu bentuk pengurusan tingkah laku. Berikut adalah antara faktor-faktor yang dikena pasti sebagai masalah disiplin pelajar, iaitu diri sendiri, rakan sebaya, keluarga serta faktor persekitaran. Berikut adalah di antara peranan-peranan yang boleh diambil oleh pihak sekolah, pihak DG, undang-undang bagi menangani masalah disiplin pelajar. Berikut merupakan bahan-bahan rujukan yang digunakan dalam menyiapkan tugasan kumpulan ini. Kita saksikan.
slide yang kedua dengan bahan-bahan rujukan yang dirujuk. Sekian, kita bertemu kembali di lain waktu. Bye-bye.